Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, di saat yang hening ini dan kita terkurung dalam bilik yang tak boleh lari mudah-mudah, InsyaAllah pemikiran kita pun mungkin kita boleh tumpukan. Yang kedua, cara duduk pun nampak boleh tumpukan. Sebab ada ruang untuk orang sebelah cuit kalau kita mengantuk, dan ada ruang kalau tidur boleh tumbang. Itu yang penting. Ada ruang nampaknya kalau tertidur dia boleh tumbang. Kalau di meja tu mungkin susah sikit. Pertama, terima kasih kepada pihak penganjur yang telah menyuarakan untuk kami sama-sama ikut sama dalam. Jadi kita tahu Persatuan Ulama mungkin tak berapa faham sangat duit-duit. Sebab asas dulu pun bukan sangat untuk nak tengok duit. Mungkin begitulah yang dipahami. Tapi duit ni terpaksa cari, terpaksa guna. Kalau tidak sendiri pun berhutang, kalau boleh berhutang pun rompak. Jadi itu istilah yang biasa kita lakukan. Dengan kata lain bahawa kita tak boleh lari daripada alat hidup kita yang terpenting sejak daripada awal lama dulu sehinggalah sekarang dan makin akan datang, walaupun diubah suai dengan berbagai cara. Kita dah dengar tadi daripada emas tu disebut dia sekat emasnya. Sebelum emas tu apa dia buat? Kayu. Takkan tua-tua cari emas, jadikan duit. Garam, alat hubung, tukar muka dan sebagainya. Ini satu keperluan hidup. Jadi dilihat dari sudut itu, sudah pasti Islam tidak membiarkan manusia ini fikir sendiri. Terutama manakala Islam untuk semua manusia. Jadi untuk semua manusia mungkin dan sudah pasti perlu ada bahasa yang boleh dipahami oleh semua manusia. Mungkin satu daripadanya duit. Itu bahasa bercakap. Tak faham pun tak apa. Angguk-angguk unjuk duit, pegang duit, terima. Sah jual beli, makan pun kenyang, bayar balik dan sebagainya. Mungkin di situ letaknya. Jadi oleh itu saya bagi pihak Persatuan Ulama Malaysia, dan kebetulan akhir-akhir umur ni orang bagi suruh duduk di Persatuan Ulama. Kalau saya kata akhir umur baru 60 lebih. Baru 60 lebih, 50 lebih. 78. Akhir tu. 78. Baru 78 lebih sikit. Tapi melihat kepada tugas ini bahawa kita sudah fikir sangatlah tahun umur itu dia akan berlaku. Apatah lagi kalau kita nak bincang hari ini soal duit ataupun soal alat perhubungan di antara. Pertama kita kena lihat Islam pentingkan alat ini. Yang kedua kita kena lihat nawaitu kita itu penting. Alat satu, nawaitu kita penting. Jadi tuan-tuan saudara akan berbincang dari soal ini. Alat dan kita terpaksa berhubung. Bahasa mungkin yang kedua, yang ketiga dan sebagainya. Budaya perlu tapi mungkin. Jadi oleh itu kita lihat keperluan. Saya tidak nak baca semua apa yang ditulis ini, mungkin sebahagian pun ada di tangan.
antara ayat yang dibekal, wa min ahli kitab man ahli kitab man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilaik. Ada ahli kitab, kalau kita beri amanah dia sikit benda pun dia tunai. Kenapa Quran sebut min ahli kitab man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilaik. Sikit satu. Di situ aspek amanah ada, aspek berjanji mesti senilai pun ada, mesti mengatasi bahasa pun ada, mengatasi budaya pun ada, mengatasi hidup manusia, status manusia pun ada. Ini tidak dikira. Wa minhum man ta'manhu bi dinar la yu'addi ilai. Ada manusia tak hero. Dia tengok orang lemah. Dia tengok orang tak berjawatan. Dia tengok orang yang tak perlu dilayan, maka dia tak layan. Jadi Islam sejak asal lagi, Quran mari letakkan soal dinar, soal pengurusan. Nak panggil nama, panggil lah. Dinar ke, wang, apa-apa. Sekarang ni banyak nama. Tak apalah. Jadi ini persoalan diletak awal bahawa manusia perlu kepada benda ini. Itu kalau kita lihat dari sudut alat hubungan kita, alat komunikasi. Saudara sekalian, ada hadis-hadis yang berkaitan banyaklah. Saya tidak nak menghuraikan banyak perkara pada hari ini. Saya ingin mendengar daripada saudara yang dikhabarkan bahawa ada pakar-pakar yang khusus. Pakar-pakar yang khusus untuk bincang bersama. Dan cara letak majlis ini pun saya mungkin luar biasa sikit. Luar biasa sikit. Jangan bangun semua pada penat besok dia besar lagi dia bangun dia pakat bergerak semua, itu pun mungkin boleh berlaku. Sebab satu style, satu bangsa dia begitu. Seminar setengah jam, seminar 1 jam, dia bangun, dia berjoget semua sekali duduk. 10 minit segar balik, duduk balik. Tak tahulah bincang soal dinar ni sampai ke situ ataupun tidak. Saudara sekalian yang dihormati sekalian, oleh kerana benda itu telah diedarkan sebahagiannya, pengurusi pun ada sebut, saya mungkin tidak nak isyaratkan kepada semua yang ada. Soal dalam Quran kita telah menyebut lama soal benda ini, alat perhubungan kita. Jadi bolehlah saudara lihat alat-alat yang pernah diterima pakai. Dia dalam syariat Islam ini begini saja, bukan payah sangat. Mari Nabi Muhammad SAW, dunia dah ada. Agama-agama sebelumnya pun dah ada. Pergi ke Madinah, manusia pun dah ada. Kabilah-kabilah manusia pun dah ada. Sebab itu kalau kita tengok pada syariat Nabi Muhammad SAW, ada yang diterima pakai syariat-syariat yang sebelumnya. Ada yang diterima dengan sikit pengubahsuaian. Ada tak banyak yang ditolak langsung. Contoh yang jelas dalam isu ini mungkin dalam soal perkahwinan. Soal perkahwinan, kalau kita bincang keseluruhan soal perkahwinan itu, bukan Islam mari meletak perkahwinan itu sebagai asas yang baru. Memang dah ada. Memang orang dah berkahwin. Tak kahwin pun dia kata kahwin. Kahwin pun dia kata tak kahwin, manakala dia tak mau berkahwin. Jadi mari peraturan Islam meletakkan di antara ayat yang terbanyak dalam Al-Quran Al-Karim ialah membincangkan soal isu perkahwinan itu sendiri. Sudah pasti kalau isu perkahwinan termasuk pengurusan keuangan, kalau kita nak ambil dari sudut itu, termasuk soal duit, soal hantaran, soal belanja, soal nafkah bulanan, nafkah anak, lepas bercerai nak bagi banyak mana, rumah nama awak, harta duit saya, nak bagi macam mana. Sebab itulah kalau kita lihat di antara ayat yang terbanyak dalam Al-Quran Al-Karim menjelaskan isu kekeluargaan ataupun perkahwinan yang termasuk dalamnya yang kita nak bincang pada hari ini. Artinya umat Islam sejak awal lagi
telah meletakkan sebagai suatu perkara penting soal, kalau kita nak kata dengan bahasa yang luas sikit, soal ekonomi, kalau nak kata sempit sikit, soal pengurusan harta benda itu sendiri. Jadi inilah mungkin saudara yang akan berkampung dalam bilik ini sampai ke petang, termasuk khabarnya benda-benda lama pun nak ditunjuk, satu ruang, satu peluang yang besar untuk saudara memerhatikannya, insya-Allah. Jadi saya tidak nak masuk banyak ataupun nak masuk soal duit, saya tak tahu. Kebetulan 50 tahun dulu saya duduk Mekah, jadi saya tak faham duit sangat. Tak faham sungguh. Itu. Tapi saya faham bahawa ianya penting. Dalam Quran berpuluh kali disebut soal mal, harta, soal zahab, soal emas, soal fiddah, perak, dan soal alat hubungan di antara, alat perhubungan di antara manusia. Itu disebut dalam kaedah itu. Jadi oleh itu, alat yang dipersetujui. Mungkin dalam konteks kita, saudara yang telah baca dalam sejarah Islam, memang dah lama. Cuma yang jadi isu hari ini, macam saudara kita telah sebutkan tadi, daripada emas, daripada perak, dijadikan pindah ke kertas. Kertas itu kalau kira harga RM1 tu berapa sen agak? Itu saja. Cuma bezanya harga RM1 dengan RM5 warna berbeza sikit, saiz membesar sikit, barangkali begitu. Harga RM10, harga RM100, tak banyak bezanya kecuali yang cok nombor di atasnya. Ini pun kita nampak setakat mana nilai sebenar kertas itu. Itu saja. Jadi kalau kita saudara akan bincang, dan kita berharap bincangan ini menghasilkan, saya tidak nak menyarankan apa-apa, menghasilkan suatu buah fikiran yang baik, terutama telah saudara kita dah sebut sekian tahun lamanya. Sekian tahun lamanya, dan manusia yang bukan Islam pun mula berfikir yang duit kertas itu tak sekemaiden. Khabarnya boleh cetak di mana-mana. Jangan tanya saya tentang tak boleh kacau. Saya tak boleh tunjuk. Khabarnya boleh cetak di mana-mana. Khabarnya atas kapal terbang pun ada mesin cetak duit. Betul tak betul tak tahu. Kalau tak betul lagi bagus. Menunjukkan bahawa mudahnya. Sebenarnya Islam melihat benda ini penting sejak pada awal. Itulah yang saya sebutkan tadi, dalam Quran sebut benda-benda yang macam ini. Jadi oleh itu kita sebagai orang Islam mengepalai benda ini sudah amat wajar. Bahkan lama dulu lagi pun kita kembali semula. Soal bagaimana nama apa, saya tidak begitu penting. Mungkin saya pun tak berapa hari lagi, mungkin tak sempat tengok nama baru. Dinar tuan-tuan nak ubahlah nama apa, tak apa. Dinar ni bunyi Arab sangat, marah ke orang Arab, sampai nak marah ke dinar Arab. Dinar pun tak mau sebut, dirham tak mau sebut, tak apa, buatlah nama apa, tak pelik. Tapi kalau nama kampung kita sangat pun, orang kampung lain marah pula. Nama negeri kita sangat pun, nanti orang negeri lain marah pula. Itu boleh fikir. Coba sana, coba sini, nampak dinar juga yang bagus. Dinar ni dah di dunia. Tak apa, itu tak ada masalah, itu teknikal. Jadi itu saya amat menghargai saudara yang telah semula barangkali saya faham tadi, semula telah bergerak satu ketika, dan masa yang banyak pun telah diberikan untuk ini. Satu ketika kemudian ada sudah jangan ingat, saya dah bergerak dalam satu orang ulama. Sebelum itu pun saya bergerak dalam dakwah. Kerja dakwah ni tak ada orang senang. Itu je. Jangan merasakan kita bekerja dakwah ini orang senang. Apatah lagi dakwah kewangan ini. Kalau dakwah hajat semayang saja, orang bukan Islam dia kata tak ada hal, dia pergi dalam masjid, dia suruh, dia tak ada masalah. Tapi kalau hajat dalam nak menunjukkan identiti Islam melalui
alat perhubungan yang kita panggil wang ini, mungkin lagi dia marah. Bersedia dan anggap ini sebagai suatu jihad, perjuangan. Kalau saudara mula hari ini, mula menjelajah negeri, masyarakat boleh faham, berjalan, alhamdulillah. Nama saudara, jasa saudara akan diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tak abadi pun tahu. Amin. Itu yang penting. Kalau manusia abadi, paling tinggi pun duduk dalam museum. Paling tinggi ada situ ya, lebih dari itu tak ada dah. Tapi kalau Allah abadikan nama saudara sebagai seorang berjuang demi kerana Islam melalui saluran keuangan Islam, maka saudara direkod oleh malaikat sebagai pejuang Islam. Itu penting. Kalau di situ nawaitu saudara-saudari yang hadir pada hari ini, walaupun tak ramai, tapi insya-Allah cuba memahami isu yang akan dibincangkan. Mungkin saya jahil dari segi teknikal apa yang saudara akan bincangkan. Tapi percayalah, apa sahaja usaha untuk menjadikan Islam ini sebagai suatu anutan yang hebat, memulihkan, kalau kita kata kedudukan Islam yang sebenar, saudara akan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Saudara akan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut nawaitu saudara sendiri. Mungkin saudara duduk dalam bilik ni satu hari ini, malu kerana kawan suruh mari. Bolehlah upah malu. Tapi kalau saudara datang nak berusaha untuk memulihkan imej Islam melalui kaedah keuangan ataupun dinar yang kita sebutkan itu, maka saudara diabadikan oleh para malaikat. Itu serahlah kalau saudara sendiri. Saudara nak buat apa, bagaimana, nawaitu saudara. Sebab itulah kita dalam mula-mula siapa belajar kitab hadis dulu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan kita zahir satu hal, tapi nawaitu kita itu penting. Jadi saudara duduk di sini insya-Allah cuba dengan nawaitu untuk memantapkan Islam melalui sistem wang ataupun dinar, nak panggil apa, panggillah. Sebab ini image orang Islam. Saya dapat sedar apa yang saudara kita sebutkan tadi. Manakala sekeping kertas ditulisnya RM1, apa benda tu? Berapa puluh kali cetak dalam masa 24 jam seluruh dunia. Dan akhir-akhir ini difokuskan hanya tujuan kitanya satu negeri atau satu negara sahaja yang menguasai ini. Di mana kita? Di mana kita sebagai umat Islam? Kita umat Islam ramai. Ini yang perlu dihebohkan mulai daripada bilik ini hari ini insya-Allah, kemudian sampai ke Malaysia keseluruhannya, dan insya-Allah ke luar negara. Sahabat-sahabat kita Muslim di luar negara telah pun berfikir, sebahagian mereka telah pun berfikir benda ini perlu diselaraskan umat Islam. Ataupun dengan lain perkataan, kalau boleh masa datang, masa akan mendatang insya-Allah, dinar Muslim, apa salahnya? Dah, di mana negeri sama. Ini yang mereka takut. Manakala dinar Muslim satu, katalah sebagai suatu dinar Muslim, satu bentuk mata wang laku seluruh dunia dengan nilai yang tak mungkin turun. Kalau turun pun sikit-sikit sangat, upah omega je. Kalau turun pun, ketika itu nampak kekuatan umat Islam itu sendiri. Ini yang mereka buat pun. Pecah-pecahkan itu. Pecahkan umat Islam, pecahkan dari segi pemikiran umat Islam, pecahkan dari segi martabat umat Islam, pecahkan negeri umat Islam. Tujuannya senang, supaya senang diperintah, itu je lah. Kan? Saudara tahu dah tu. Kalau dipecah-pecahkan senang. Bahkan di Malaysia kita pun, kalau boleh pecahkan, dia jadi kecil daripada yang ada sekarang ini. Nah, ini yang mereka takut. Sebab itulah saya rasa bukan satu kerja kecil usaha untuk mengukuhkan dinar ataupun mengukuhkan mata wang yang diterima, disenang pakai oleh setiap umat Islam. Umat Islam masih kaya, walaupun dia tak milik kekayaan. Umat Islam masih kaya dalam arti kata bahawa
mana-mana negara pun umat Islam ada kekayaannya. Cuma manakala dipisahkan begitu, bayangkan kalau disatukan kekayaan umat Islam, dia lebih kaya daripada mana-mana umat dalam dunia hari ini. Betul tak? Betul tak? Kalau rambut tu boleh jadi betul lah. Saudara sekalian, saya berjanji tidak nak bercakap banyak, dan apa yang ditulis dalam ni bolehlah saudara lihat. Yang kita mengharapkan saudara, saya begini ya, kalau saya sebut banyak di sini, nanti saudara akan bertanya, ulah saya pula tak sedap buatlah rumusan-rumusan itu. Saya setuju, insyaAllah asal kita sepakat, kita bincang balik. Itu yang penting. Jadi idea saudara yang fresh, yang segar lagi tu, coba kemukakan sebagai satu keluarga dalam perhimpunan pada hari ini. Saya jarang juga menghadiri dalam berbagai jenis latar belakang ini. Saya Persatuan Ulama biasanya yang datang tu ustaz-ustaz ataupun separuh ustaz, bolehlah. Separuh ustaz ni iaitu ustaz yang tak nak orang panggil orang ustaz. Saya panggil orang separuh ustaz tu. Dia memang boleh panggil ustaz, tapi dia tak bagi orang panggil ustaz. Sebab ada pantang larang dia sendiri. Kalau orang panggil dia ustaz, ada benda yang dia nak buat tu, ustaz tak boleh buat. Jadi tak apalah. Jadi sekarang ni cobalah kita fikir. Itu yang harapan saya. Dan apa yang ditulis bolehlah tuan-tuan lihat dan akan dibagi kepada saudara sekalian. Bincanglah sebaik mungkin yang boleh. Itu harapan saya. Saya hanya berada dalam Persatuan Ulama, dan insya-Allah kita dalam Persatuan Ulama menyokong penuh sebarang usaha, termasuk kewangan ini, masalah wang, sebarang usaha untuk memantapkan Islam ini sendiri. Di mana ada ruang, kita akan berusaha. Walaupun kadang-kala kita berdepan dengan sedikit perselisihan mazhab di antara mazhab, di antara aliran-aliran pemikiran dalam umat Islam itu sendiri. Ada. Kalau di Malaysia pun ada. Tetapi kita coba ketepikan soal perselisihan, kita ambil yang boleh kita sepakati. Kita dah tak ramai. Tapi kita nak bergaduh pula, dan orang lain suka tengok kita bergaduh. Itu saja. Jadi oleh itu pada hari ini saudara boleh bulatkan fikiran bagaimana nak menyatukan kita semua umat Islam di Malaysia dan di luar negara melalui soal keuangan ataupun mata wang ini sendiri. Dan saya percaya dan penuh yakin apa yang saudara buat akan diterima pakai oleh majoriti umat Islam, kalau tak semua pun. Kecuali ada orang-orang Islam yang ada kepentingan sendiri. Soal lain lah, soal dia. Dan memang itu bagus. Kalau tak ada penentang, orang tak nak fikir banyak. Kerajaan yang tidak ada pembangkang, dia lesu. Pasal dia tak bersedia untuk dibangkang. Jadi oleh itu dalam konteks kita, sudah pasti akan ada orang yang tak setuju soal dinar dan sebagainya. Okey? Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkatilah usaha yang saudara buat. Saudara datang hari ini dan berbincanglah dengan setulus hati dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala restu apa yang kita nak buat. Mungkin kita tak sempat melihat kejayaannya, tetapi apa yang kita buat insya-Allah direkod oleh para malaikat. Dengan itu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.